الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tazakkura wat-tazkira wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sidang jemaah muslimin muslimat, ayahanda, bonda, adik kakak yang dirahmati lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana kita masih dapat berkumpul, berhimpun pada malam ini bagi meneruskan lagi pengajian kitab kita, Penawar bagi hati, Syifaul Qulub, Dawaul Qulub, yang telah dihimpunkan oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili, Khuaidim Talabatul Ilm Syarif Fil Haramil Makki. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dan bahawasanya redha itu kesudahan tuntutan ahli syurga. Berfirman Allah Ta'ala bagi mereka itu sekalian ahli syurga, Maza turidun, apa yang mengkehendaki kamu hai sekalian ahli syurga? Fayaqulun ridhaka, maka bersembah, yakni menjawab mereka itu sekalian ahli syurga, redha engkau. Baik, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sambung perbahasan di dalam kitab kita ni, iaitulah pada membicarakan sifat mahmudah yang ke-9, pada menyatakan redha dengan qada Allah, qada dan qadar. Jadi qada ni maknanya qada ni makna kekuasaan, ketentuan Allah atas tiap-tiap sesuatu, manakala qadar itu adalah Allah menjadikan setiap sesuatu mengikut apa yang Allah Ta'ala kehendaki, iaitulah daripada sifat iradah Allah. Allah mengkehendaki. Lalu bila Allah mengkehendaki, Allah pun menjadikan dengan sifat qudrahnya. Baik, jadi redha dengan qada dan qadar ini adalah suatu daripada sifat-sifat yang wajib atas tiap kita lah, orang yang beriman kepada Allah. Dan redha ini adalah suatu sifat yang terpuji, sifat yang tinggi darjatnya. Dan kita ini diuji oleh Allah bukan hanya ketika kita diberi musibah, tetapi ketika kita berada di dalam kesenangan, kita diberi dengan kelebihan, itu juga adalah ujian yang besar pada kita. Bahkan tiap-tiap orang itu tidak akan terlepas daripada ujian Allah. Seperti mana Allah menyebutkan di dalam suratul Ankabut, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Apakah manusia mengira bahawasanya mereka itu akan dibiarkan mengatakan qulu amanna, yaqulu amanna, kami telah beriman dengan Allah, kami dah jadi orang yang beriman dah. Wa hum la yuftanun, sedangkan mereka itu belum lagi diuji oleh Allah. Maka apa kata Allah? Wa laqad fatanna alladhina min qablihim, sesungguhnya kami, yakni Allah, telah menguji orang-orang sebelum daripada mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, maka Allah Ta'ala mengetahui siapakah di kalangan hamba-hambanya yang benar imannya. Wala ya'lamanna al-kadhibin, dan Allah Ta'ala mengetahui akan siapakah yang mendustakan keimanannya, yang mendustakan tentang keyakinannya kepada Allah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebutkan di dalam suratul Insan, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalih faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu daripada setitis air, yakni air mani yang bercampur. Amsyajin nabtalih, kemudian kami menguji manusia itu dengan perintah, yakni suruhan, dan juga kami menguji manusia itu dengan larangan, perkara-perkara yang dilarang untuk kita lakukan. Supaya apa? Faja'alnahu sami'an basira, kerana itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Wa inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura, sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya, yakni orang-orang yang beriman ataupun sekalian manusia itu, jalan yang lurus, dan ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Baik. Jadi kita ini tidak akan terlepas daripada ujian Allah ketika mana kita berada di dunia ini. Maka redha dengan segala yang berlaku kepada diri kita itu adalah suatu pemberian yang Allah beri kepada kita. Dan sifat redha ini seiring dengan sifat syukur. Sebab orang yang ada rasa syukur di hati dia, maka pada waktu itulah dia akan mencapai keredaan. Dia akan meredai setiap sesuatu yang dikurniakan oleh Allah kepadanya. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ujian itu akan selalu menimpa seorang hamba Allah, sehinggalah Allah membiarkannya berjalan di atas muka bumi ini dengan tidak memiliki dosa. Ini seperti yang mana kita sebut, kan? Bila kita diuji dengan kesakitan ke, dengan kehilangan dan sebagainya, hakikatnya itu adalah suatu kafarah, pengampunan. Allah nak uji kita, Allah nak tambahkan darjat kita di sisinya, Allah nak bersihkan segala dosa-dosa kita. Jadi kesemuanya ini milik bagi mereka yang tetap imannya, yang yakin, yang redha dengan setiap apa yang berlaku ke atas dirinya. Maka setiap ujian yang menimpa dia semakin sulit, semakin berat, kita kata tidak akan menjauhkan diri dia dengan Allah. Bahkan bertambah keyakinan dia, bertambah keimanan dia kepada Allah, bertambah hati, semakin dekat hati dia dengan Allah. Jadi nak duduk di tahap tu tidak semudah yang dituturkan, tidak semudah lisan yang berkata-kata.
Tetapi itulah hakikat daripada segala ujian-ujian itu. Puncak kepada kesabaran, seperti mana yang kita sebut minggu lepas, akan merasai kenikmatan. Nikmat ketika diuji, susah kan? Tidak ada orang yang fitrah dia suka disakiti, dia suka dikhianati, dia suka dia suka kehilangan dan sebagainya. Tetapi bila dia sedar sesuatu itu datang daripada Allah, maka semakin banyak ujian yang menimpa diri dia. Ketika tu dia faham, dia sedar itu adalah perbuatan Allah, lalu dia sabar, akhirnya dia akan mencapai kemuncak kenikmatan, iaitulah redha. Kemuncak kenikmatan di dalam keimanan ini adalah redha. Jadi siapa yang mampu redha, nescaya akan terkumpul pada dia tu segala sifat-sifat kebaikan, segala sifat-sifat kepujian. Sebab itu dalam hadis lain juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa kata Nabi? Orang yang mukmin, sama ada lelaki ataupun perempuan, akan sentiasa diuji oleh Allah. Sama ada dirinya sendiri diuji oleh Allah, ataupun anaknya diuji oleh Allah, ataupun hartanya diuji oleh Allah, sehinggalah apabila dia menghadap kepada Allah Ta'ala, dia tidak akan membawa sedikit pun daripada dosa-dosanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jadi setiap musibah yang menimpa diri kita, sebenarnya itu bukan ujian kepada diri kita semata-mata, tetapi ia juga adalah ujian kepada orang di sekeliling kita, orang yang menyayangi kita, orang yang dekat dengan kita. Kalau kita sebagai seorang suami, kita sakit dan sebagainya, itu juga adalah suatu ujian kepada isteri kita, kepada anak-anak kita. Begitu juga kalau isteri kita tu diuji oleh Allah dengan penyakit, kesakitan, ayah kita misalnya, maka ujian itu tidak hanya kepada mereka yang diuji dengan kesakitan, tetapi ujian itu juga adalah kepada kita, waris, saudara kepada orang yang telah diuji. Jadi bila kita sentiasa bersangka baik dengan Allah, ada satu kisah, orang ni dia pergi ziarah di hospital. Bila dia pergi ziarah di hospital, lalu dia berjumpa dengan satu orang pocik, lelaki yang tua dah, yang dalam keadaan uzur, yang telah dipotong kakinya. Lalu dia tanya berlaku dia nak perbuatan. Assalamualaikum pakcik, kata mari mana ni, kata apa pakcik sakit ke apa? Dia kata kecil mani siapa kena gerak kaki. Allah kata apa lagu mana pakcik? Kata dia kata tak apa, bahagia dah. Jadi dia tengok pakcik ni nampak bahagia, nampak suka, tak berasa sedih, tak kelihatan raut wajah dia tu kesedihan, tapi nampak bahagia. Lalu pakcik ni pun ceritalah, alhamdulillah, dia kata syukur kepada Allah, banyak hikmah bila berlaku gini. Jadi dia kata dulu anak-anak pakcik ni jauh dengan pakcik, seorang duduk di negeri lain-lain lah, waktu duduk sana, orang ni duduk sini jauh. Satu ketika pakcik bawa kereta dengan orang rumah pakcik, dia kata bila pakcik bawa, dalam perjalanan itu berlaku kemalangan, maka meninggal orang rumah pakcik, isteri pakcik ni lah. Maka anak-anak ni salahkan pakcik. Dia kata abah ni bawa kereta tak erti, nak berhati-hati, tak cermat, menyebabkan mak meninggal. Jadi anak-anak salahkan pakcik sebab kematian isteri pakcik. Padahal rasa sedih tu pakcik sendiri sebab kehilangan isteri yang disayangi. Anak-anak dia kehilangan anak, dia kehilangan ibu dia. Lepas laku daripada tu, anak-anak pun menjauhi diri pakcik.
Sampailah satu ketika pocik ni pergi jalan di belakang rumah dia tepi hijau, duri ataupun paku gitulah lebih kurang, menyebabkan kaki dia ni cedera. Bila cedera, lama-lama tu bekok apa semua, rupanya dah menyerah kuman. Akhirnya dibawa oleh demam. Bila demam dibawa ke hospital dan sebagainya, doktor kata kuman ni dah merebak, jadi terpaksa kena potong kaki untuk menyelamatkan diri dia, untuk daripada tersebab kuman. Jadi ketika tu bila anak-anak ni sedar tentang keadaan pocik ni, pakak kelik belakang, pakak ambil perhatian, pakak ambil berat. Akhirnya pocik reta. Di sebalik ujian itu banyak lagi. Dulu anak-anak jauh dengan pocik, hari ni anak-anak dekat. Lepas tu semua sudah tidak menyalahkan diri pocik lagi. Semua ambil berat, semua ambil kisah. Dulu mungkin waktu pocik diberi kesihatan, lalai daripada mengingati Allah, tak banyak masa dengan Allah, banyak masa dengan urusan dunia, urusan pekerjaan dan sebagainya. Bila keadaan pocik lagu ni, maka tak boleh nak pergi mana, masa tu sepenuhnya dihabiskan untuk mengingati Allah, baca Quran, zikir, selawat, muhasabah diri. Jadi walaupun pocik kehilangan orang yang tersayang, isteri sendiri, dan kaki dipotong dan sebagainya, tetapi dari sudut yang lain ada kebahagiaan, ada kenikmatan yang masih lagi Allah Ta'ala berikan, yang tidak putus-putus. Inilah hakikat orang yang beriman, hakikat orang yang bertakwa. Bila dia faham, bila dia sedar, bila dia dapat meredai sesuatu ketentuan yang Allah berikan ke atas diri dia, ketika itu dia tidak akan menjadi hamba yang protes, hamba yang menyangkal, hamba yang membangkang, hamba yang menyalahkan akan Tuhan. Tapi dia syukur, dia syukur, dia syukur. Begitu juga yang berlaku kalau kita tengok kisah-kisah para salafus soleh, apa yang berlaku kepada cicinda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang dikenali juga sebagai Ali As-Sajjad, Ali yang sentiasa bersujud kepada Allah. Beliau satu-satunya pewaris ataupun kita kata cucu Nabi, cicit Nabi. Dia adalah anak kepada Sayyidina Husain alaihi salam. Sayyidina Husain ni anak kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi Ali Zainal Abidin, namanya Ali tapi digelarkan sebagai Zainul Abidin. Zainul Abidin ini perhiasan bagi orang-orang yang melakukan ibadat kepada Allah. Dikarenakan dia ni terlalu rajin melakukan ketaatan kepada Allah, selalu bersujud, selalu buat kebaikan, maka digelarkan dia ni dengan Zainul Abidin. Jadi Ali Zainal Abidin ini satu-satunya cucunda, cicit kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kaum lelaki yang terselamat ketika mana peristiwa peperangan Karbala, peristiwa pembunuhan Sayyidina Husain alaihi salam. Ini satu peristiwa yang besar yang berlaku kepada kita umat Islam. Bagaimana cucunda Nabi Sayyidina Husain alaihi salam dipenggal kepalanya di Karbala. Dan ketika itu dibunuh sekalian ahlul bait Nabi. Yang tinggal adalah pewaris lelaki, iaitulah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ketika itu umur dia dalam 2 tahun, begitulah. Lalu dia dijaga, dipelihara oleh Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab ni adik-beradik dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jenazah dia dimakamkan, ditanam di Mesir. Ada di Mesir. Kalau kita pergi ziarah Mesir, ada makam Sayyidah Zainab, anak kepada Sayyidina Husain alaihissalam, anak kepada Sayyidina Ali, anak kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi kisah Ali Zainal Abidin ini, kalau kita tengok daripada kecil dia diuji oleh Allah, tetapi keimanan dia tetap teguh,
keimanan dia tetap kuat, sehingga dia istiqamah dengan ketaatan. Jadi banyaklah cerita-cerita berkenaan dengan cicinta Nabi ini. Cuma nak cerita, setiap ujian yang menimpa dia tu, dia sedar, dia duduk di maqam redha, maka ketika tu apa sahaja yang menimpa dia, dia berhusnuzan, dia bersangka baik dengan Allah. Lalu ketika mana di saat-saat kewafatan dia, antara amalan ataupun antara perkara yang dia buat sewaktu hidup dia ni, pada waktu malam dia sentiasa memikul gandum di atas bahu dia, memikul guni gandum di atas bahunya, lalu dia sedekahkan gandum tersebut kepada golongan fakir miskin. Tiap-tiap malam bila dia kata gitu, amalan dia suka melakukan kebajikan, sedekah secara sembunyi. Kerana sedekah secara sembunyi ini akan mendekatkan diri kita dengan Allah. Itu cara orang panggil hak paling mujarab sekali. Bagaimana kita nak buat kesombongan dalam hati, bagaimana nak cari keikhlasan kepada Allah, adalah kita melakukan sedekah secara sembunyi. Sehingga diceritakan bila dia wafat, bila dia meninggal, ada kesan lebam di atas bahunya, kerana ketika dia hidup, dia sentiasa memikul guni gandum di atas bahu. Ada kesan. Itu orang panggil kebajikan dia. Kebajikan yang dikenali setelah mana meninggalnya dia. Jadi kita pun gitulah. Kalau boleh kita ni nak didik hati kita, biar orang tak tahu sewaktu kita hidup, kita ni orang yang soleh, kita ni banyak taat, kita ni banyak amal. Maknanya kebaikan kita itu disebut setelah mana kita ni meninggal, kita ni berjumpa dengan Allah. Dan mudah-mudahan kebaikan yang kita sebut itulah menjadi amal soleh, amal yang berat di sisi Allah Ta'ala, dan diterima oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan begitu. Sebab orang panggil nak jaga hati kita dalam melakukan ketaatan ni, mesti kita kena buat segala perasaan-perasaan cinta kepada kemasyhuran, cinta kepada pujian, cinta kepada kedudukan. Nak buat supaya tak ada di hati kita ni perasaan nak pujian orang, nak sanjungan orang. Bukan satu benda yang mudah. Jadi kita buatlah kebaikan dan kebajikan tu di belakang orang, tanpa pengetahuan orang, supaya mudah kita menghasilkan keikhlasan ketika kita buat kebaikan dan kebajikan. Baik. Maka kata musannif kita, dan bahawasanya redha itu, redha ni kesudahan tuntutan, ataupun kita panggil kemuncak apa yang dikehendaki oleh penghuni syurga. Maka berfirman Allah Ta'ala telah bertanya kepada sekalian penduduk ahli syurga ni, maza turidun, bila mereka ni dah duduk dalam syurga, apa lagi yang nak, wahai penghuni syurga, wahai penduduk syurga. Jadi sekarang dah duduk dalam syurga dah, ada apa lagi yang mu inginkan? Fayaqulun, maka berkata mereka, yakni penghuni ahli syurga ni, ridhaka, keredaan engkau Tuhan. Jadi kita ni tanda, alamat Allah Ta'ala tu redha kepada diri kita. Apa dia? Hak paling besar sekali, kita redha dengan segala ketentuan Allah. Tu alamat Allah redha dengan kita. Tapi kalau kita masih ada bangkangi, kita ada masih protes, tak puas hati, mempertikaikan setiap gapo Allah Ta'ala letak atas diri kita, maka kita tu belum mencapai hakikat Allah meredai diri kita. Sebab alamat dalil kata Allah tu redha kepada kita, tanda Tuhan tu redha kepada kita, kita redha, kita tak ada bangkangi, kita rasa gembira, kita rasa bahagia di atas setiap ketentuan, setiap apa yang Allah Ta'ala telah takdirkan ke atas diri kita. Jadi kemuncak kepada yang diinginkan oleh ahli syurga ni adalah keredaan Allah.
Sebab itu ada beberapa kelebihan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan orang yang ada sifat redha di hati dia terhadap Allah. Di antaranya apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah Ta'ala telah memberi hidayah dengannya, yakni dengan Al-Quran. Allah memberikan petunjuk jalan-jalan keselamatan kepada siapa? Manittaba'a ridwanahu subulas salam, yaitu kepada sesiapa yang mengikuti keredaan Allah, dan Allah Ta'ala yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nuri bi'izni. Allah keluarkan mereka dari segala kegelapan, dari segala gelap gelita kepada cahaya yang terang benderang dengan izinnya, dengan keizinan Allah. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah Ta'ala memberikan petunjuk, Allah Ta'ala memberikan hidayah mereka dengan jalan yang lurus. Jadi orang yang ada di dalam hati dia redha kepada Allah, ataupun orang yang memiliki sifat redha ini, sentiasa dia akan mendapat bimbingan Allah, sentiasa dia akan mendapat petunjuk dari Allah. Seperti mana kisah kita cerita tadi lah. Setiap ujian itu, bila kita redha dengan Allah, kita akan rasa bahagia. Bahkan kita rasa kita mampu untuk memilikinya, menghadapinya. Tetapi kalau kita protes atau tiap-tiap sesuatu yang berlaku atas diri kita, sampai bila pun hati kita ni tidak akan tenang, hati kita ni tidak akan bahagia. Bahkan kita akan berasa sentiasa tidak puas hati. Apa yang berlaku? Apa lagi dah yang berlaku? Jadi hati kita tu tidak diam dengan takdir Allah. Hati kita tu sentiasa marah. Hati kita tu akan sentiasa menyalahkan orang lain. Kerana apa? Kerana bimbingan daripada Allah, petunjuk daripada Allah tu kita tidak dapat. Kenapa kita tidak dapat? Kerana kita tidak ada redha di hati kita terhadap takdir yang Allah Ta'ala tentukan. Kemudian di antara kelebihan orang yang bersifat redha ini, mereka akan mendapat kemenangan dan juga kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Seperti mana Allah Ta'ala menyebut di dalam surah Al-Ma'idah, "Wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Dan sesiapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya serta orang yang beriman itu penolongnya, maka sesungguhnya golongan Allah itulah yang menang. Jadi orang yang redha ni maknanya dia jadikan Allah dan juga Rasul itu sebagai penolong dia, sebagai tempat pergantungan hatinya. Maka ketika itu bila dijadikan Allah sebagai penolong dia, tempat dia bergantung hati, maka ketika itulah dia akan mendapat kemenangan dan juga kejayaan. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang yang redha ini. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surah Al-Fajr ayat 27 hingga ayat 30. Apa maksud Allah Ta'ala sebut? Dan ayat ni kita biasa baca pada bab-bab yang sebelum ini. Wahai orang-orang yang memiliki nafsu yang tenang, jiwa yang tenang. Jadi jiwa yang tenang ni dia panggil nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ni nafsu yang melepasi daripada nafsu ammarah, nafsu yang melepasi nafsu lawamah, nafsu yang melepasi nafsu mulhamah. Maka tiga nafsu ni, ammarah, lawamah, mulhamah, yang ni
nafsu yang sentiasa mengajak kita kepada kejahatan, nafsu yang memiliki sifat kesombongan, nafsu yang memiliki sifat kemarahan yang melampau, nafsu yang memiliki sifat dendam dengan orang, nafsu yang memiliki jiwa yang tidak tenang, jiwa yang keluh kesah, nafsu yang gila kepada kuasa, nafsu yang gila kepada habuan duniawi. Itu duduk di maqam nafsul ammarah, nafsul lawamah, nafsul mulhamah. Setelah mana orang ataupun diri kita ni membersihkan hati dan melawan diri itu nafsu lah, daripada kejahatan, bisikan-bisikan, senokkan, buah semua tu, maka nafsu tadi tu dipanggil nafsu yang telah dijinakkan, nafsu yang telah dilatih, nafsu yang telah diasuh, nafsu yang telah dibimbing dengan ilmu, dengan iman, dengan cahaya yang kita sebut dulu tu. Hati kita ni ada cahaya, sama ada cahaya di hati kita tu terang ataupun malam sahaja. Kalau cahaya di hati kita tu terang, maka akan masuk sir, rahsia daripada alam Rabbani, alam malakut, alam jabarut. Akan tersingkap kefahaman, semakin dekat, semakin kenal kita kepada Allah. Tapi kalau cahaya di hati kita tu gelap ataupun malam, maka hati itu akan diselubungi, dihijabi dengan nafsu-nafsu yang jahat. Maka tempat duduk hati kita ketika itu adalah iblis, syaitan dan sebagainya. Sebab itu kalau orang ni terang hati dia, dekat jiwa dia dengan Allah, maknanya dia sentiasa taqarrub kepada Allah. Ini pun ada satu kisah yang benar juga, yang disaksikan oleh diri hamba sendiri. Ada satu orang hamba Allah, dia ni memang dikenali dengan hamba Allah yang soleh. Dia jaga sembahyang 5 waktu, dia jaga setiap ibadah dia. Jadi ketika mana dia diuji dengan kesakitan, penyakit leukemia, penyakit leukemia, akhirnya dia terpaksa ditidurkan oleh doktor. Tapi ketika mana dia tidur, nak ceritanya hati dia ni hidup, nak cerita walaupun mata dia tu pecah, tapi hati dia ni masih ingat kepada Allah. Setiap kali masuk waktu sembahyang 5 waktu tu, dia akan tersedar, dia akan minta untuk ambil air sembahyang, lalu dia akan sembahyang. Selesai daripada sembahyang, maka dia kembali koma, tak khabar balik. Ni satu kekuasaan Allah. Seperti mana kalau kita tengok baru-baru ni apa yang berlaku di tempat kita, peristiwa nahar kapal terbang di Al-Mina, Shah Alam. Bagaimana seorang daripada anak kapal tersebut, orang Kelantan, yang mana jasad dia tu tidak hancur, rambut dia tu tidak hangus, tidak terbakar, molek-molek ada, seperti mana jenazah biasa meninggal orang lain ramai-ramai. Berbeza dengan baki jenazah yang lain, terpaksa dimandikan dengan cara, bukan dimandikan, terpaksa dikafankan, terpaksa ditayamumkan, seperti mana pengurusan jenazah qawi lah. Tapi hamba Allah ini, Allah nak tunjukkan kemuliaan ahlul Quran, Allah nak tunjukkan bagaimana Allah memuliakan jasad dia di dunia ni. Maka mulia dia tu, jasad dia tu seolah-olahnya tidak terbakar, dibakar oleh api yang meletup ketika itu. Jadi begitulah, di antara orang ini semua dipanggil kebesaran Allah, yang Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita, supaya kita ni ambil pengajaran, supaya kita ni boleh faham kisah-kisah orang yang soleh, kisah-kisah orang yang baik, kisah-kisah orang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan kebahagiaan. Jadi begitu. Bahkan setiap daripada kita ni pasti akan menempuhi, akan melalui, akan duduk bertemu dengan kematian. Baik. Jadi orang yang nafsu dia tenang, nafsu dia dalam keadaan bahagia, ataupun kita kata dia dah bersih hati dia, terang,
lampu di hati dia tadi tu mendapat rahsia-rahsia, petunjuk-petunjuk kepada Allah, maka apa kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah, kembalilah kepada Allah. Jadi ulama kata irji'i di sini ketika mana kita di dalam sakaratul maut. Sakaratul maut tu setengah ulama kata beberapa detik, beberapa saat, di saat kita nak meninggal, semua orang akan lalu. Jadi ketika tu orang yang dalam keadaan nafsu yang tenang ni, dia kelip kepada Allah dalam keadaan Allah dah puas hati, dan dia pun puas hati dengan Allah. Irji'i ila rabbiki radiyah, dalam keadaan engkau berpuas hati, mardiyah, lagi engkau itu diredai, lagi pula engkau itu Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala puas hati. Itu yang kita sebut tu alamat kata Allah tu redha kepada diri kita, maka kita ni redha dengan setiap ketentuan dan takdir yang Allah Ta'ala tetapkan ke atas diri kita. Kemudian apa kata Allah lagi? Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku, yakni hamba-hamba Allah yang berbahagia. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam syurga. Jadi balasan yang paling besar, dan itulah keinginan kemuncak kepada apa yang diinginkan oleh penghuni syurga, adalah orang yang memiliki sifat redha di dalam diri dia kepada Allah. Kemudian kata pengarang kita, maka jika engkau bertanya betapa aku himpun antara redha dengan qada Allah dan benci akan kufur dan maksiat, maka keduanya itu dengan qada Allah Ta'ala jua. Allah Ta'ala alam wa ilmuhu atam. Jadi setakat ini untuk malam ini, mudah-mudahan kita mengambil pengajaran dan manfaat daripada apa yang disampaikan oleh pengarang kitab kita. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillah.